Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam madah arud. Sebelum tu saya nak minta maaf sebab sebelum ni ada janji nak buat kelas video sorof, tapi atas permintaan ramai terpaksa ditunda sebentar video sorof tu. Kita akan fokus daripada madah arud. Sebenarnya madah arud ni senang je. Mungkin ada yang adalah masalah dari segi kefahaman ke, kita akan kongsi sekali ya. InsyaAllah tajuk hari ini adalah Az-Zihaf wal-Indah, iaitu kecacatan yang berlaku dalam taf'ilat dalam bahasa arud ni. Okay, bismillah. Okay, Az-Zihaf wal-Indah. Kita akan beritahu apa tu zihaf. Kita takrif dia, az-zihaf fil istilah taghyir mukhtassun bi thawanil asbab. Okay, highlight yang ni. Taghyir mukhtassun bi thawanil asbab. Perubahan yang dikhususkan kepada dua asbab tu, dua sabab, iaitu sabab khafi dan sabab sakin. Yadkhulul arud wa darb. Dia masuk ke dalam arud dan darab. Zihaf ni masuk dalam arud, darab dan hashwi. Okay. Yadkhulul arud wal darba wal hashwa. Okay. وإذا عرض للشاعر في أول بيت لم يلزم تكراره في بقية القصيدة. Dan satu lagi bahawa zihaf ni apabila penyair membentangkan yang memaparkan adanya zihaf pada awal bait, maka tidak perlu seorang penyair tersebut melazimi mengulangi zihaf tu pada baki qasidah, pada bait-bait qasidah seterusnya. Dia tak perlu. Untuk zihaf first, ia khusus untuk dua sabab itu sabab sakin dengan sabab khafif. Mana-mana taf'ilat yang ada sabab khafif dengan sabab sakin, maka kemungkinan akan berlaku zihaf. Yang kedua, zihaf ni adalah dia masuk ke dalam arud dengan darab dan hashwi. Maksudnya dia boleh masuk dakar lah. Dia boleh masuk arud, boleh masuk darab, boleh masuk hashwi. Dan apabila penyair itu letak satu zihaf dalam satu bait, maka dia tak perlu untuk mengulangi zihaf tersebut dalam bait-bait tersebut, pada baki qasidah. Maksudnya pada bait-bait seterusnya tak perlu dah dia nak ulang zihaf tu. Okay. Anwa'uhu, kita terus pada jenis-jenis dia ada dua, iaitu mufrad dengan muzdawij. Okay. Az-zihaful mufrad. Zihaf mufrad ni adalah at-taghyirul mawjud fi mawdi'in wahidin min at-taf'ilah wa huwa thamaniyah anwa'. Zihaf mufrad ni ialah zihaf yang perubahan yang wujud pada satu tempat daripada taf'ilat. Yang ni saya tak pasti kena hafal, tapi cukup pada kefahaman lah bahawa zihaf mufrad kita letak satu tempat, dah taf'ilat tu kita letak ia berada pada satu tempat sahaja. Dan taf'ilat tu wa huwa thamaniyatu anwa'. Jadi 8 jenis. Okay. Dan ke-8 ni kalau awak nak kuasai arud, awak nak faham arud, bukan setakat nak jawab soalan, awak nak faham pun awak kena hafal dulu. Takrif dia kena tahu, khabar nuni apa maksud dia. Okay? Jadi menjadi kewajipan arud ni untuk bahagian mukadimahnya, bab 1, bab 2, bab 3 tu kena hafal. Lepas yang belakang-belakang tu ada yang tak payah hafal, sebabnya kita dah hafal dah ke depan, jadi tak perlu hafal. Bukan tak perlu sangat, tapi kurang kepada hafalan kita, kepada praktik. Itu arud. Okay. Al-khabnu, apa maksud al-khabnu? Kita ada al-khabnu, al-idmar, al-waqsu, al-tay, al-qabdu, al-asbu, al-aqlu dengan al-kaf. Okay. Kita akan perhatikan. Okay. Untuk 1, 2 dan 3, khabnu, idmar dengan al-waqsu. Al-waqsu dia khusus untuk huruf yang kedua. Al-khabnu, al-idmar, al-waqsu khusus kepada huruf kedua.
Sementara at-tai khusus pada huruf keempat sahaja. Okey, 1, 2, 3 untuk 2 huruf yang kedua, 4 khusus untuk huruf yang keempat, 5, 6, 7 al-qabdu, al-asbu dengan al-aqlu khusus untuk huruf kelima, huruf kelima dalam taf'inat tu. Sementara nombor 8 iaitu al-kaf adalah khusus untuk huruf yang ketujuh. Macam mana saya nak ingat? Dia ada banyak cara. First, kita boleh asingkan. Sama kalau pendapat saya lebih suka asingkan. Ini untuk khusus huruf kedua, ni khusus untuk huruf khusus untuk huruf keempat, ni khusus untuk huruf kelima, dan khusus untuk huruf ketujuh. Saya asingkan. Tapi ada pelajar yang dia asingkan antara hazaf, hazfus sakin, taskin dan mutaharrik, hazaf, mutaharrik. Jadi insya-Allah saya akan tunjuk mana-mana nota ataupun video yang ada ringkasan. Dia sebenarnya atas kemampuan seseorang untuk mengingat. Kalau dia suka cara macam ni, teruskan cara macam ni. Kalau orang tu dia suka dengan cara simbol-simbol macam tu, teruskan. Kalau dia kumpulkan hazaf dengan hazaf, taskin dengan taskin, kita kumpulkan. Di atas masing-masing lah macam mana cara dia mengingat. Dan sebenarnya saya lebih suka cara ingat ikut tertib. Mula-mula sani. Dan sebenarnya saya suka guna, bila saya hafal sesuatu, saya suka membayangkan benda tu. Saya kata macam mana saya bayangkan, tapi agak pelik lah. Okay, al-khabnu. Khabnu ni apa? Khabnu ialah hazaf sani sakin. Kita hazaf huruf kedua yang sakin. Okay, contohnya fa'ilat. Asalnya fa'ilatun. Fa'ilatun. Al-khabnu, bila adanya khabnu, okay, yang pertama dia akan khusus pada huruf kedua iaitu alif. Iaitu khabnu ni adalah hazaf sani sakin, iaitu alif yang sakin lah. Alif kan huruf mat. Jadi akan jadilah daripada fa'ilatun menjadi kepada fa'ilatun. Alif tu buang. Okay, hazaf sani sakin. Al-idmar. Al-idmar tu apa? Taskinus sani al-mutaharrik. Taskinus sani al-mutaharrik. Daripada perkataan mutafa'ilun. Mutafa'ilun, asalnya mutafa'ilun kita tukar pada mutfa'ilun. Macam tu. Yang unik ni kenapa saya macam mana saya tahu al-idmar ni taskinus sani mutaharrik, mensukunkan kedua yang mutaharrik, mensukunkan kedua yang berbaris kan. Mensukunkan menjadikan huruf kedua yang berbaris tu menjadi sukun. Saya ingat idmar maksudnya menyembunyikan kan, menyembunyikan. Jadi kalau saya bayangkan lah, jadi kalau menyembunyikan, sebabnya idmar ni disembunyikan benda yang sakin, iaitu huruf kedua. Jadi kalau macam mana ingat kedudukan dia, sama ada huruf kedua ke, huruf keempat ke, huruf kelima ke. Saya ingat kedudukan. Saya seorang yang visual. Saya jenis, kalau saya hafal, saya nampak kedudukan dia macam tu lah, di atas orang. Kalau orang yang dia visual juga, ada orang tu memang dia asingkan antara tu. Itu salah satu cara dia. Kita berbeza cara, dan saya akan kongsikan cara saya lah. InsyaAllah nanti saya akan kongsi dalam grup cara-cara macam mana unik. Semua orang ada cara-cara dia nak ingat kan. Jadi saya cuba kongsikan sedikit-sedikit yang saya tahu lah. InsyaAllah saya akan kumpulkan daripada sahabat-sahabat stam saya yang lain, InsyaAllah. Yang ketiga adalah al-waqsu, iaitu hazfus sani al-mutaharrik. Hazaf huruf kedua yang berbaris. Asalnya mutafa'ilun. Mutafa'ilun adalah mufa'ilun. Fa'ilun. Okay, macam tu. Yang keempat adalah at-tai. At-tai hazfu rabi' as-sakin. Hazaf rabi', hazaf huruf keempat yang sukun, iaitu contohnya mustaf'ilun. Okay, mana huruf keempat? Fa ni sakin. Okay, bila fa ni sakin, kalau adanya berlakunya zihaf at-tai, kita akan jadi bila berlakunya at-tai dalam taf'ilat mustaf'ilun, akan menjadilah musta'ilun. Fa tu kita hazaf. Okay, faham? Okay, seterusnya yang nombor 5, 6, 7 dia sama kan, kumpulan untuk yang khusus kepada huruf kelima sahaja. Al-qabdu, apa tu al-qabdu? Iaitu hazful khamis as-sakin, hazaf huruf kelima yang sukun. Contoh mafa'ilun, asalnya mafa'ilun, kita tukar kepada mafa'ilun. Jadi mafa'ilun, di manakah huruf kelima dia? Iaitu ya, huruf ya tu
kita hazaf. Ya tu kan sukun kan, kita pun hazaf. Okey, adalah mafa'ilun. Kena sebut betul-betul. Ni mafa'ilun, yang tu mafa'ilun. Macam tu. Kalau qabdu ni kan saya macam faham qabdu semua. Selalu kan orang sebut qabdul arwah, mencabut nyawa kan. Kalau malaikat Israel kan cabut nyawa. Jadi kalau saya bayangkan, saya suka bila saya hafal, saya suka bayangkan kataan, saya bersamakan kan. Contohnya macam qabdu ni kalau kita gabungkan selalu kita guna qabdul arwah, cabut nyawa ataupun mencabut kan. Jadi kalau saya akan selarikan dengan maksud dia. Kalau mencabut, kalau sini mencabut, dia hazaf huruf kelima yang sakin. Maksudnya dia buang orang yang mati, dia akan cabut nyawa orang mati. Kita macam otak kita berlain, lain lah tak ada. Saya tak boleh sangat saya nak hafal sebiji-sebiji. Saya kena ada apa macam dia macam apa, bayangan, macam ada cerita di sebalik tu. Jadi saya akan mudah ingat. Macam tu lah. Dia tak seorang, kadang-kadang dia buat banyak, dia tulis, dia hafal, dah dia boleh faham. Tu kelebihan dia, Alhamdulillah. Tapi saya tak boleh. Tu atas masing-masing lah. Keenam, al-asbu. Al-asbu iskanul khamis al-mutahrik. Dia mensukunkan huruf kelima yang berbaris, menjadikan huruf yang kelima berbaris. Asalnya mensukunkan huruf kelima yang berbaris. Faham? Asalnya mufa'ala tu jadi mufa'altun. Okay, mana huruf kelima dia? Itu huruf lam kan, huruf kelima dia menjadi sukun, mufa'altun. Macam tu. Al-asbu. Al-asbu ni kalau saya ingat, al-asbu ni asabah kan. Asabah kalau kita kait dengan, dia bukan masalah asabah, tapi saya al-asbu macam dekat asabah sikit kan. Asabah tu dia macam kalau kita belajar ilmu faraid, asabah ni kalau ada seseorang yang diasik yang sepatnya akan mendapat asabah, maka golongan yang lain tak dapat kan. Golongan yang tak layak, golongan yang macam contoh ibnu kan. Maka kalau contoh adanya akhun, kalau contoh ibnu dengan akhun, kalau lah ada ibnu tu, maksudnya akhun tu tak dapat lah. Dia akan reject, dia akan tolak orang-orang yang tak layak, orang-orang yang kesampingan gitu. Jadi kalau saya kaitkan macam al-asbu ni, dia sukunkan yang berbaris. Maksudnya dia menjadikan orang yang sepatutnya dapat, dia tak dapat. Macam tu. Jadi saya faham macam tu tak? Okey, al-aqlu. Okey. Al-aqlu maksud dia, takrif dia hazful khamis al-mutaharrik, menhazaf huruf kelima yang berbaris, iaitu contoh mufa'alatun jadi mufa'atun. Mana huruf kelima? Lam kan, lam. Jadi daripada adanya lam, kita jadi hazaf. Jadi tak ada lam, mufa'atun. Macam tu. Kalau al-aqlu ni saya hafal macam mana, saya ingat macam mana, sebabnya saya ingat orang yang berakal. Orang yang berakal, dia akan mampu melawan siapa yang jahil, siapa yang mampu menguasai seseorang, mampu menjatuhkan seseorang kan, kalau orang yang berakal. Jadi al-aqlu ni dia mampu hazaf, dia mampu buang orang yang mutaharrik, dia mampu membuang sesuatu yang walaupun ada, dia buang daripada tak ada. Itu kelebihan orang yang berakal. Bila seorang tu berakal, dia akan mampu menyingkirkan kejahatan, walaupun kejahatan tu wujud, ataupun dia mampu mendiamkan orang yang sepatutnya ada. Maksudnya dengan kuasa akal, kita mampu diamkan orang yang hidup. Macam-macam lah. Yang ke-8, al-kafu. Al-kafu iaitu hazfu sabi as-sakin. Al-kafu ni kafu ni saya tak ada teknik lah, sebabnya dia satu-satunya untuk huruf ke-7. Asal dia adalah hazfu sabi as-sakin, hazaf huruf ke-7 yang sakin. Daripada mafa'ilun, tinggallah jadi mafa'ilun. Mungkin ada yang tak faham kenapa mula-mula asalnya fa'ilah tu tiba-tiba jadi fa'ilatun, asalnya mutafa'il jadi mutfa'il. Inilah yang kita namakan cacat dalam bahasa. Tak semua dalam taf'ilat, dalam satu bahasa tak ada semuanya sahih, semuanya salim. Tak. Ada masa dia akan jadi cacat, ada masa dia akan tertambah sikit, terkurang sikit. Kalau untuk zihaf ni hanya menyebabkan pengurangan, bukan penambahan. Penambahan tu hanya dalam ilah, nanti kita akan bincangkan.
Jadi macam kalau dalam satu ayat, dalam satu kalimah, kita orang Arab, dia akan padankan satu kalimah, dia akan buat syair macam kita lah. Dia akan padankan setiap kalimah Arab tu dengan wazan taf'ilat bahar. Jadi kadang-kadang ada kalimah yang terpaksa kita panjang sebab ikut nahu, ada yang terpaksa kita kurangkan sebabnya ikut asal perkataan tu. Jadi disebabkan itulah kadang-kadang taf'ilat tu ada yang cacat, ada yang terkurang, ada yang tertambah, macam tu. Sebab kita sesuaikan, kita kena sesuaikan kalimah bahasa Arab kepada, maksudnya kita kena sesuaikan kalimah tu dalam taf'ilat tu, kena sesuai dengan kalimah bahasa Arab, bukan kalimah bahasa Arab tu yang kena menyesuaikan dia dengan taf'ilat tu, salah lah. Tapi dalam ada dalam satu bab yang kita namakan Daurah Syi'riyah, di mana bahasa ada dalam beberapa kalimat bahasa Arab kita terpaksa sesuaikan, kita terpaksa ubah untuk menyesuaikan dia dengan taf'ilat sesuatu ataupun kofiah sesuatu. Itu kita namakan Daurah Syi'riyah, terpaksa, darurat sangat, terpaksa dah ubah sedikit je perkataan tu dia jadi sesuai dengan taf'ilat ataupun kofiah bagi bahar tersebut ataupun bait tersebut. Okey, InsyaAllah nanti saya akan kongsikan macam mana nak buat nota ni dalam grup, InsyaAllah. Sebabnya saya dulu pun ada juga belajar. Saya waktu setahun dulu memang ada orang ajar teknik, tapi saya masih tak boleh pergi lah dengan teknik tu sebab saya tak suka kena tulis baru tahu ni fardu ni tak saya nampak je kadang tu saya tahu ni gini, ni apa, macam tu. Di atas kemampuan seseorang dan atas keselesaan masing-masing lah. Ada orang dia suka cara macam ni, ada orang tak suka macam tu. Itulah, itu atas itulah sebabnya manusia kan berbeza kan. Okay, macam tu lah. Kita bawa zihaf mufrad kan. Okay, kita masuk zihaf muzdawij. Zihaf muzdawij huwa at-taghyir al-mawjud fi mawdi'aini min at-taf'ilah. Zihaf muzdawij ni perubahan maksudnya pengurangan lah, yang ada berlaku pengurangan dalam satu taf'ilat tu, yang ada dua tempat dalam satu taf'ilat. Jadi zihaf mufrad dia berlaku dalam satu tempat sahaja, dia akan berlaku dalam satu huruf sahaja. Hazaf huruf kedua daripada taf'ilat tu. Tapi kalau zihaf muzdawij dia berlaku pada dua tempat dalam taf'ilat tu. Okey, kita akan dia ada 4. Wa huwa arba'atu anwa' muwaddihah fil jadwal ati. Dia ada 4 jenis yang kita akan terangkan, yang diterangkan dalam jadual berikut. Okey, ada 4 je. Senang je sebenarnya. Okey, yang ni memang tak ada kaedah khusus, memang kena hafal. Al-khablu, al-khazlu, al-syaklu, al-naqsu. Kalau siapa yang ada kaedah khusus boleh PM Kak, InsyaAllah Kak akan cuba masukkan video kedua, kita akan tambah, kita tahu macam mana cara nak hafal. Sebab setahu saya sebenarnya banyak hafal kedukannya berapa kali, tapi sebenarnya ada risiko masing-masing. Kalau contoh kita tak ingat perkataan lepas tu, ada risiko masing-masing lah daripada setiap kaedah yang kita guna kan. Jadi kalau ada siapa yang ada kaedah yang baik, lebih baik untuk menghafal zihaf dengan indah ni, boleh PM saya dekat komen ataupun dalam grup ada. Kalau siapa yang ada join grup kelas saya, insyaAllah. Okay, zihaf al-khablu. Al-khablu ni apa? Ijtima'. Dia perkumpulan, berkumpulnya al-khablu dengan at-tay. Al-khablu at-tay, maksudnya al-khablu dan at-tay. Kalau tak letak ijtima'. Kalau bagi pendapat saya lah, kalau saya lebih suka kalau ada ijtima', sebab kita nampak kebersamaan al-khablu dengan at-tay. Tapi kalau tak ada, insyaAllah ustazah kalau bermurah hati, insyaAllah ustazah akan bagi jugalah. Cuma saya tak akan jamin lah kalau dia akan dapat markah penuh. Okay, al-khablu berkumpulnya khablu dengan at-tay. Apa tu khablu? Kena ingat, sebab tu kena ingat daripada awal. Sebabnya kalau awak tak boleh ingat daripada awal, maksudnya awak tak boleh nak skor, awak tak boleh nak teruskan untuk madah topik seterusnya. Dia kena ingat dulu, habis dia belajar terus hafal. Tak semestinya hafal sekali terus. Mungkin dalam setiap kali pas solat boleh dua
takrif hafal, 2 takrif lepas solat subuh, 2 takrif lepas solat zuhur. Kalau tak ingat juga tak apa, hafal je insya-Allah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit insya-Allah. Okay, apa maksud al-khabnu? Al-khabnu ialah hazfu sani sakin atau apa? Hazfu rabi' as-sakin. Jadi kita khabnu dia akan hazaf huruf kedua. Okay, buanglah sin, mu. Lepas tu atai dia hazaf huruf keempat. Dia buang huruf fa, jadilah muta'ilun. Itu al-khabnu. Al-khazlu pula perkumpulnya idmar dengan atai. Apa tu idmar? Taskinu as-sani al-mutaharrik ataupun iskan as-sani al-mutaharrik, sama je sana. Taskin yang iskan boleh je kita guna, boleh kita guna taskin, boleh juga guna iskan masing-masing. Sebab tu saya tekankan kalau dalam mana-mana madah stam, kalau awak faham, awak mampu kuasai tajuk tu, tak perlu sangat awak nak hafal sebiji-sebiji dalam buku teks. Sebabnya agak kan merugikan, tapi sebenarnya bagus juga mustalah-mustalah dalam madah-madah stam sebab dia sangat-sangat tinggi. Tapi kalau untuk jawab stam, memulai kita hafal yang kita sekadar kita tahu lah, kita jawab apa yang kita faham, kita guna ayat kita sendiri. Sebab tu lebih hebatlah sebenarnya, sebab kita mampu beritahu apa yang kita faham, buat ayat sendiri. Tapi sebenarnya siapa yang hafal guna buku teks sebiji-sebiji, sebenarnya dia pun beruntung juga sebabnya banyak mufradat yang dia tahu. Okay, seterusnya berkumpulnya idmar taskinus sani. Idmar tu apa? Taskinus sani al-mutaharrik, mensukunkan huruf kedua yang hidup. Atai pun sama. Atai tadi apa? Hazaf huruf keempat yang sakin. Okay, kita pergi contoh mutafa'ilun. Okay, mana huruf kedua? Muta ni kan, ta ni kita jadikan dia sukun, dan atai ni huruf keempat iaitu alif ni, huruf keempat yang sukun, kita akan hazaf. Jadilah mutfa'ilun. Itu al-khazlu. Al-khazlu. Asyaklu ijtima'ul khabni wal kaf. Asyaklu dia berkumpulnya khabnu dengan kaf, iaitu khabnu tu apa? Hazaf sani sakin, sementara al-kaf adalah hazaf sani al-mutaharrik. Hazaf al-kaf adalah hazaf sabi' as-sakin. Fa'il, contohnya asalnya fa'ilatun. Mula-mula dia akan hazaf huruf kedua alif ni dan huruf ketujuh ni yang sakin, adalah fa'ilatu. Okay, boleh. An-naqsu pula. An-naqsu berkumpulnya al-asbu dengan al-kaf. Contohnya daripada kata kalimah mufa'alatun. Okay, apa maksud al-asbu? Al-asbu adalah taskin al-khamis mutaharrik, mensukunkan huruf kelima yang berbaris. Sementara al-kaf adalah hazaf sabi' al-mutaharrik, hazaf huruf ketujuh yang sakin. Contohnya kalau kat sini mufa'alatun kan, mufa'alatun huruf kelima dia adalah lam kan, lam. Kita pun sukunkan dia, mufa'al. Okay. Dan kat belakang sekali iaitu al-kaf, belakangnya al-kaf hazaf huruf ketujuh yang sakin, jadilah mufa'al tu. Okay, faham? Okay, macam mana kita nak bezakan ni khablu, khazlu, asyakru, an-naqsu. Saya sebenarnya tak ada kaedah khusus, tapi saya cakap tadi, saya suka tengok, saya hafal berdasarkan kedudukan dia. Contoh macam ni, al-khablu, al-khazlu, ingat kha depan, khablu, khazlu, kha depan kan. Jadi untuk 1 dengan 2 dia berkumpul tu dengan atai, sama atai kan, berlaku ijtima'. Jadi kalau kita tengok sini, al-khablu, ba dulu kan, start dengan ba, jadi ba duduk depan. Al-khablu maksudnya al-khablu berkumpulnya khablu dengan atai, al-khab bertumpunya dengan al-khablu dengan atai. Kha depan tu mewakili atai. Macam tu. Dia tak ada kait pun, tapi kita cuba ingat macam tu. Sementara al-khazlu berkumpulnya idmar dengan atai. Kha ni merujuk kepada atai. Bukan maksud dia sebagai apa ni, cara kita ingat, cara saya ingat, cara merapu-rapu. Sebenarnya ada cara, semakin merapu kaedah kita guna tu, semakin mudah ingat kita benda tu kan. Ya, zai ni pula mewakili kepada ra kat idmar ni. Macam itulah kita ingat kan. Al-khablu
Al-kha kat situ mewakili at-tai, ba kat situ maksud khabar nun. Sementara al-khazlu, kha tu mewakili at-tai dan zai tu mewakili al-idmar kat ra kat al-idmar tu. Jadi kita akan ingatlah, okey, al-khabar nun, okey, khabar nun dengan at-tai, macam tu. Khazlu, idmar dengan at-tai, macam tu. Dia macam atas orang lah. Saya tak tahu macam mana cara antum semua hafal. Saya berkongsi macam mana saya hafal. Sebabnya ada yang request, macam mana tak ingat, susah banyak nak hafal. Jadi pertama sekali, bina cara awak sendiri. Yakin pada, jangan nak tiru orang, jangan nak cari orang sendiri. Kita bina sendiri diri kita sendiri. Okay, yang ketiga dan keempat, asyaklu dengan an-naqsu. Ni saya ingat macam 3 dengan 4 ni dia, saya tak tahu nak beza macam mana. Tapi mungkin kita tak sini asyaklu kaf ni kan. Kaf ni lembut kan, jadi dia duduk atas sikit. Qaf ni dia dalam sikit kan, dia dalam sikit, dia punya aqsa lisan dalam makhraj tu dia duduk dalam lagi daripada kaf. Kaf tu aqsa lisan dah, tapi qaf tu lagi dalam lagi. Jadi kaf duduk depan, kaf nombor 3, an-naqsu nombor 4. Jadi kaf qaf mewakili al-kaf. Kaf qaf macam tu lah. Al-kaf. Jadi macam mana nak tahu? Jadi nombor 3 ni kita memang kena ingat lah. Saya pun tak tahu. Al-istima' asyaklu. Nombor 3 istima'ul khabni wal kaf. Asyaklu istima'ul khabni wal kaf. Macam tu. Berkumpulnya untuk nombor 3 ni al-kaf. Jadi disebabkan dia awal sikit daripada al-naqsu, kita ambil al-khabni. Bukan cara nak ingat je ni. Al-khabni. Okay. Istima'ul khabni wal kaf. Saya tak faham. Ni cara nak ingat. Saya akan beritahu cara nak ingat. Lepas saya terangkan takrif, saya beritahu macam mana saya ingat takrif tu. Okay, asyaklu berkumpulnya al-khabnu dengan al-kaf. Macam mana saya ingat benda tu adalah al-kaf? Sebab tengok ada kaf dengan qaf. Kaf maksudnya adanya berlaku fi zihaf al-kaf. Kaf kan. Macam mana nak tentukan sama ada khabnu ke al-asbu yang berlaku antara ni? Jadi ingat je, al-khabnu awal yang berlaku dia pada kedudukan awal tadi kan. Jadi macam tu juga 1 dengan 3 dia berlaku al-khabnu. Saya tak pasti, saya nak terangkan atas masing-masing. Saya akan terangkan dulu. Kalau ada yang tak faham, boleh PM saya juga. 4 an-naqsu. Tengok pada sad tu, maksudnya berlaku sad mewakili al-asbu. Sad an-naqsu tu merujuk pada al-asbu. Macam tu. Macam tu lah. Dia ada masing-masing. Kalau nak hafal sebiji-sebiji teruskan. Kalau nak hafal ikut simbol pun boleh. Okay. Kita teruskan. Habis dah pasal zihaf. Kita akan pergi pada al-ilah. Okay. Al-ilah ni lebih senang sebenarnya. Dia atas masing-masing. Kalau saya lebih suka zihaf. Tapi al-ilah pun sama juga. Zihaf ni alhamdulillah ada kaedah khusus kita nak hafal. Sebabnya banyak saya jumpa dekat YouTube, dekat mana-mana asatizah yang ajar, ramai yang ajar macam mana cara nak ingat al-zihaf. Tapi al-ilah ni saya tak tahu, saya tak jumpa lagi setakat ni. Yang penting kepada apa yang penting nak hafal takrif adalah pada kuasa mengingat. Macam mana kita ingat, itulah kita ikut, tak perlu ikut orang. Dan kalau untuk al-ilah sendiri, saya pun tak ada kaedah khusus masa saya hafal sebiji-sebiji. Dan saya hafal kedudukan lah. Okay. Al-ilah, teruskan takrif. Al-ilah fil istilah. Ilah pada istilah adalah taghyir yadkhul al-asbab wal autad min al-arud aw ad-darb. Okay, yang pertama kita highlight dulu al-asbab aw al-autad. Al-asbab wal autad. Okay, ni tadi dalam zihaf dia khusus kepada asbab sahaja. Tapi kalau ilah dia khusus, dia boleh dia untuk asbab dan juga autad. Dia untuk sabab dan watad. Sabab sakil, sabab khafif, watad majmu', watad mafruq. Yang terdiri daripada arud dan darab. Tadi kita belajar tadi zihaf hanya khusus, dia semua dia umum. Kalau zihaf tadi dia untuk arud, untuk darab dengan hasyu kan. Tapi kalau ilah dia untuk arud dengan darab je, hasyu tak termasuk. Wa idza dakhala fi awwali baitin min al-qasidah wajaba 'ala asy-sya'ir iltizamahu fi sa'iri abiyatiha. Dan kalaulah
kalaulah masuknya ilah dalam satu qasidah tu pada awal bait, maka wajib ke atas syair penyair tu intizamu, saya rasa intizamu ditinggal alif, intizamu wajiblah syair tu untuk mengulang, untuk melazimi, maksudnya dalam baki bait tu fi sa'i abiyatiha, pada keseluruhan, pada baki-baki abiyat dia, abiyat satu qasidah tu lah. Bila munculnya satu satu ilah dalam bait tu, dalam qasidah tu, maka penyair kena lazim, kena ulang balik, dia kena gunakan, dia kena memastikan semua dan setiap bait, setiap qasidah, setiap bait tu adanya berlaku pengulangan ilah yang tadi tu. Faham tak? Maksudnya yang ilah tu akan ada kat bawah, kat bait pertama berlaku, kat bait kedua berlaku. Ilah yang kita guna tu, ilah yang berlaku pada bait pertama, kita penyair kena ulang pada bait kedua, bait ketiga, bait keempat dan seterusnya. Okay, ilah sama juga. Ilah ada dua ilah, satu ilah biziyadah, satu ilah binaqsi. Ilah dengan penambahan dan ilah dengan pengurangan. Kita pergi pertama al-awwalan ilah az-ziyadah. Tadkhulu taf'ilatil buhur al-majzu'ah faqat. Ilah ziyadah ni hanya masuk dalam taf'ilat baha-baha yang majzu' sahaja. Ini tak perlu hafal, di penerangan je. Ilah ziyadah ni hanya akan masuk dalam taf'ilat baha yang majzu'. Apa tu baha yang majzu'? Saya rasa ramai dah hafal. Yang baha yang apa, yang dihazafu zifa aruduhu wa darbuhu asara ma qablahuma min taf'ilati arudan wa darban. Baha ataupun bait yang di mana dihazaf arud dengan darab dia. Okey, kita bayangkan bait ada hasyu, contohnya hasyu, arud, hasyu, darab. Kedudukan dia kan, hasyu, mula hasyu, tafilat pertama hasyu, tafilat kedua hasyu, yang ketiga adalah arud. Sementara untuk syata kedua, hasyu, tafilat pertama, hasyu, tafilat kedua, dan tafilat ketiga adalah darab. Bila mana dalam satu tafilat tu sepatutnya ada 6 tafilat, tafilat tu berulang 6 kali, maka kita hazaf. Ada kadang-kadang penyair tu dia guna qasidah yang pendek kan, jadi dia akan hazaf lah kedudukan arud dengan darab, hazaf lah arud dengan darab. Maka hasyu ataupun tafilat yang sebelum daripada arud dengan darab tu yang akan menjadi arud dengan darab bagi bait tersebut. Okey, itulah baha majzu'. Okey, dan tafilat ni ketiga ilah ni hanya akan masuk dalam baha-baha yang majuz sahaja. Ketiga ilahnya hanya akan masuk, hanya akan diguna, hanya akan berlaku, mungkin akan berlaku dalam baha yang bait yang majzu'. Bait yang majzu'. Okay, at-tarfil. Apa itu tarfil? Ziyadah sabak khafif ala taf'ilati lati akhiruha wa majmu'. Menambah sabak khafif, kita tambah sabak khafif ke atas taf'ilat yang akhirnya adalah watat majmu'. Okey, nampak tak? Dia tambah sabak khafif. Apa tu sabak khafif? 1 kosong ke atas taf'ilat yang berakhirnya, akhir daripada taf'ilat adalah watat majmu'. Okey, boleh menambah sabak khafif iaitu 1 kosong yang taf'ilat dia berakhir dengan watak majmu'. Apa tu watak majmu'? 1 1 kosong. Ada orang yang hafal hidup mati, ada ikutlah masing-masing, tapi saya hafal 1 sabak khafif 1 kosong, watak majmu' 1 1 kosong. Bila mana taf'ilat tu berlaku akhir dia adalah 1 1 kosong watak majmu', maka kalau berlaku ilah tarfi, dia akan tambah 1 kosong kat belakang tu. Okey, boleh. Contoh, asalnya fa'ilun. Okay, kita tukar kepada ramzun, kepada simbol 1 kosong 1 1 kosong. Okey, ilun kan, watak majmu' berakhir dengan watak majmu'. Jadi kita akan tambah satu lagi, kita akan tambah sabak khafif. Apa tu sabak khafif? 1 kosong. Okay, jadi kita tambahlah 1 kosong 1 1 kosong, tambah lagi 1 kosong. Lepas tu daripada taf'ilat fa'ilun ni, dia akan tukarkan jadi fa'ilatun. Okey, mesti keliru. Kenapa daripada fa'ilun dia tukar fa'ilatun kan? Okey, memang dia asalkan sama,
Kenapa tak buat fa'ilun tun ke? Kenapa? Sebabnya apa ulama Arab ni dia nak sesuaikan dengan kalimah tu. Dia tak boleh lah kalau fa'ilun tun macam lawak dah pula. Macam tak betul lah. Taf'iyat tu jadi dia akan sesuaikan, diubah sikit. Diubah nun ni jadi alif. Fa 10 ila ni, ila kan hujung dia kan. 110 ditambah lagi 10 sabak khafif. Okey, boleh. At-tarfi sama juga mutafa'ilun. Idun kan, idun hujung dia ialah 110 watak majmuk. Dia pun tambah lagi sabak khafif kat belakang dia. Sabak khafif 10 mutafa'ilun. Kalau sepatutnya kalau kita mikir sepatutnya mutafa'ilun tun, tapi tak, ulama arud dia tukar nun ni, ditukar kepada huruf alif. Dia penukaran huruf, dia tak ada kait. Kita akan tengok kepada ramz, kepada dia punya simbol lah. Faham tak? Jadi ulama ni nak supaya kita mula senang dan mula sebut, dia pun tukarlah nun kepada alif. Mutafa'ilatun. Ila ni asal kan 110 tun tambah 10. Macam tu. Dia tambah penambahan. Tazin. Tazin ni apa? Ziyadah harfun sakin ala taf'ilah allati akhiruha wa ta' majmu'. Ziyadah menambah satu huruf yang sakin, satu huruf yang sukun kepada taf'ilat yang akhir pada taf'ilat tu adalah wa ta' majmu'. Menambah huruf yang sukun ke atas taf'ilat yang akhir pada taf'ilat, hujung taf'ilat tu adalah wa ta' majmu'. Okey, tengok ni. Fa'ilun. Fa'il hujung daripada taf'ilat tu berakhir dengan wa ta' majmu'. 110 idun kan, dia akan tambah satu lagi huruf sakin, maka taf'ilat tu akan jadi fa'il kan 10 ditambah lagi satu huruf kosong, jadi 10. Jadi dia akan ubah sikit-sikit lah. Dia akan jadi sini. Ulama pun tukarlah kepada fa'ilan. So kita tukar kepada ramzun 10. Takkan kita buat fa'ilan ada nun tasydid gitu kan, tak boleh. Sebabnya kita sesuaikan lah. Ulama ni banyak lah, dia ubah kaedah tu, dia jadi sesuai, kita boleh belajar. Alhamdulillah. Dia pun tukarlah nun ni, tukar jadi huruf alif tu, ditambah huruf. Jangan persoalkan kenapa ditambah tengah, bukan, tak, kita tak tengok bahagian huruf, kita tengok bahagian ramzun. Tadi saya akan terangkan, tambah satu huruf sakit apa tu, kosong. Contoh lagi, mutafa'ilun. Okey, dia berakhir dengan wa ta' majmu', 110. Ditambah lagi 10 kat belakang. Jadilah kalau mutafa ni jadi mutafa'ilan. Kita tengok ni 110 tambah kosong dekat belakang. Okey, nombor 3, ziyadah harfun sakin ala taf'ilah allati akhiruha sabab khafif. Tasbir ni apa? Adalah menambah huruf yang sukun ke atas taf'ilat yang akhir daripada taf'ilat tu, ataupun taf'ilat tu berakhir dengan sabab khafif. Okey, apa tu sabab khafif? 10. Okey. Asalnya fa'ilatun. Tun berakhir dengan tun, iaitu 10. Kita tambah lagi satu huruf sukun. Jadi daripada 10, taf'ilat tu akan berakhir dengan 100. Macam tu. Jadilah fa'ilatan. Okay. Jangan persoalkan kenapa dia tiba-tiba tambah alif kat tengah tu. Dia bukannya, dia tak kait tambah-tambah apa ni. Kita kaitnya dengan tambah, kita akan tengok ramzun dia. Patutnya kalau orang tu memang dia, patutnya kalau kita, saya kata awal-awal tengok daripada segi huruf kan, mestilah kita akan tambah fa'ilatu tun gitu kan. Tak, ulama dia akan tukar tu dengan kesesuaian. Kadang-kadang kita kata tak boleh ke tukar je sini, tak boleh, mungkin tak boleh, tapi ulama tetapkan kaedah macam ni kena ikutlah. Dia sebenarnya kalau kita ikut kaedah ulama arud, sebab mereka lebih mengkaji, jadi mereka lebih faham. Okey, adalah kita pun belajar fa'il daripada fa'ilatun adalah fa'ilatan. Macam tu. Dia berakhirnya 100. Kalau ada yang nak hafal pun boleh, tapi sebenarnya kalau kita faham dah, tak perlu pun sebenarnya kita nak hafal contoh, hafal asal ni, tak perlu pun sebenarnya kita dah faham.
Biasanya lah kalau soalan dia tak tanya contoh, kalau dia tak takrif ilah, kita akan bagilah ilah dengan apa. Cumanya mungkinlah dalam soalan bahar dia akan tanya ni ilah apa, taf'ilat dia macam mana tu, akan dibincangkan nantilah bersama asatizah masing-masing. Okey. Ini panjang sikit, banyak ni. Ilah an-naqsu, illatul naqsu. Ilah an-naqsu ni ilah yang melibatkan pengurangan. Tadi ilah biziadah kita tambah. Ilah an-naqsu kita kurangkan. Dia akan masuk ilah an-naqsi ni, ilatul naqsi ni dia akan masuk, ilah ni akan masuk dalam taf'ilat bahar-bahar yang tam ataupun majzub. Boleh? Okey. Tadi kalau ilah bil ziyadah hanya akan masuk dalam bahar yang majzub sahaja, tapi kalau ilah bin naqsi dalam bahar tam pun boleh, bahar majzub pun boleh. Dia ada 9 jenis. Satu tinggal wa takunu bi nuqsani harakatin aw harfin aw aktsar min akhiriha. Dia boleh jadi datang dalam bentuk dia mengurangkan satu harakat, satu baris, ataupun mengurangkan satu huruf, ataupun lebih daripada tu, daripada akhir, daripada taf'ilat tu. Dia akan kurangkan daripada akhir dia akan, pengurangan tu berlaku di akhir taf'ilat lah. Okey, yang pertama al-waqfu. Allah, maaf ya. Al-waqfu, waqaf, iskanu sabi' al-mutaharrik. Al-waqfu, iskanu sabi', mensukunkan huruf ketujuh yang berbaris. Al-waqaf, kalau kita ingat al-waqaf, macam mana kita waqaf satu ayat tu? Kalau contohlah ayat tu hakibatun kan, jamak kepada bukan. Kalau contohlah muslimatun, contohnya muslimatun, kalau kita nak waqaf, kita mesti akan kita tak bunyikan tu muslimat. Macam tu juga waqaf dalam ilah ni, iskanu sabi' mutaharrik, dia sukunkan huruf ketujuh yang berbaris. Contohnya maf'ulatu, huruf hujung dia tu tak bunyi, kita sukunkan dia, maf'ulat. Macam tu. Al-kasfu pun, sebab kat sini saya tengok dia keserasian dia, fa dengan fa dia berlaku dalam huruf ke-7. Tata masing-masing, kreativiti masing-masing, macam mana hafal. Kasfu ni apa? Hazfu sabi' mutaharrik, menghazaf, membuang huruf ke-7 yang berbaris. Asalnya maf'ulatu, dia buang huruf ta, huruf ke-7 yang berbaris, maf'ula, macam tu je. Okey. Al-qasru, al-qasru dengan al-qat'u, saya akan gabung-gabungkan kumpulan-kumpulan dia. Al-qasru, okey, ni agak pening sikit. Biasanya saya, tengok ni, yang biru dengan biru, yang peach dengan peach ni. Al-qasru dia lebih kurang dengan al-hazfu. Al-qasru ni apa? Hazfu sakin sabak khafif min akhir taf'ilah wa iskan mutaharrik. Dia qasru ni dia menghazaf huruf, dia menghazaf daripada sabak khafif ke sabak khafif 1 kosong, dia hazaf yang sukun tu, hazaf huruf yang sukun tu, dan diiskan yang mutaharrik dia. Pada sabak khafif dia ada 1 kosong, yang kosong tu, yang sukun tu dia akan hazaf, sementara yang berbaris dia akan sukunkan dia daripada akhir taf'ilat tu. Jadi asalnya fa'idatun, kita akan jadi kita akan hazaf huruf nun yang sakin dan akan matikan huruf huruf yang berbaris, jadilah fa'idat. Itu adalah qasru, qasa memendekkan kan, contohlah. Al-hazfu, kalau biasanya kalau orang hafal, ada ustazah yang dia gubah ayat ni jadi lebih senang, iaitu hazfu akhir sabab khafif wa iskan ma qablahu. Hazfu, kisalin, hazfu akhir sabab khafif wa iskan ma qablah. Ini ayat sebenarnya banyak dalam nota, boleh tengok nota. Ini dah banyak dah asatizah yang buat sendiri, alhamdulillah banyak membantu. Ada para pelajar yang lebih memahami. Sebenarnya ayat ini sebenarnya senang saja, cuma dia agak berbelit sikit. Kelima, saya gabungkan yang sama lah. Yang tadi sabak khafif kan, hazaf akhir sabak khafif, hazaf huruf sabak khafif yang sukun tu, dan dia
sukun, dia hazaf sabak yang sukun, hazaf yang sukun daripada sabak khafif dan mensukunkan yang berbaris tu. Ataupun kalau yang Ustaz Jaza, hazfu akhir sabak khafif wa iskan ma qabla, hazaf daripada akhir daripada sabak khafif tu dan mensukunkan apa yang sebelum daripada dia. Macam tu. Al-hazfu, hazfu sama berkait dengan sabak khafif. Hazfu ni ingat hazaf belakang kita. Hazfu sabak khafif min akhir taf'ilah, dia hazaf semua, dia hazaf sabak khafif daripada akhir taf'ilat, daripada hujung taf'ilat tu. Contohnya fa'ilatun adalah fa'ilah, dia hazaf sabak khafif daripada akhir taf'ilat tu. Okey. Boleh juga kalau nak tambah hazfu sabak khafif kulli. Macam tu boleh. Hazaf sabak khafif keseluruhan sabak khafif tu. Dia macam taukid kan. Keempat kita gabungan keenam. Al-qat'u ni apa? Hazfu sakin al-watad bil majmu' min akhir taf'ilah wa iskan ma qablah. Qat'u ni adalah hazaf huruf yang sukun daripada watad majmu' yang terletak daripada akhir, yang terletak di hujung taf'ilat tu. Watad majmu' tu duduk dekat akhir taf'ilat, kita akan hazaf yang sukun daripada watad majmu' tu. Okey. Dan kita akan iskan, kita akan menjadikan sukun apa yang sebelum daripada sakin tu, yang okey, saya terangkan mungkin dia tak faham. Okey, mustaf'ilun. Okey, ilun ni watad majmu' yang duduk kat belakang kan, dia akan hazaf huruf sukun ni, dia akan hazaf yang sukun dekat daripada watad majmu' dan akan mensukunkan apa yang sebelum daripada dia. Kalau yang asatidzah ajar biasanya pada kebanyakan sekolah, hazfu akhir sabak khafif iskan ma qablah, hazaf akhir sabak akhir watad majmu', hazfu akhir watad majmu' iskan ma qablah, hazaf akhir daripada watad majmu' iaitu nun ni dan mengiskankan dan mensukunkan apa yang sebelum daripada akhir sabak khafif tu. Okey, akhir watad majmu'. Okey, yang kedua al-hazaz, sama juga berlaku dalam watad majmu'. Hazaz ni apa? Hazful watadil majmu' min akhir taf'ilah. Hazaz ni hazaf watad majmu' semua tu daripada yang terletak di hujung taf'ilat. Asalnya mutafa'ilun ni ilun ni dihazaf keseluruhan, namanya al-hazaz. Okey. Okey, ketujuh as-salmu. Okey, as-salmu ni apa? Hazfu watadil majmu' watadil mafruq min akhir taf'ilah. As-salmu ni adalah hazaf watad mafruq yang terletak daripada akhir taf'ilat tu, yang terletak di hujung taf'ilat tu. Contohnya maf'ulatu. Okey, la satu, alif kosong, ta satu. Jadi 101, jadi watad mafruq kan, kita hazaf semua watad mafruq. Okey, yang ke-8. Okey, yang tadi kita belajar yang pasal yang tadi 1 sampai 7 hanya berlaku dalam satu dia berlaku satu tempat je, hazaf watad mafruq, hazaf sabak khafif, hazaf akhir sabak khafif kan. Tapi untuk 8 dan 9 kita akan ada gabungan dia, gabungan antara dua illah dan dua, sama ada dua illah ataupun antara zihaf dengan illah. Contohnya al-badr, iaitu perkumpulan ijtima'ul hazfi wal qati, berkumpulnya hazaf dengan qat'u. Apa tu hazaf? Hazaf adalah hazfu sabak khafif kan, hazfu sabak khafif min akhir taf'ilah. Al-qat'u tu apa pula? Hazfu akhir ataupun hazfu sakinin watadil majmu'i wa iskan ma qablah. Macam tu lah. Ataupun hazaf akhir sabak watad majmu' iskan ma qablah. Al-badr tu dia kumpul, dia berlaku hazaf dan qat'u dalam satu taf'ilat. Contohnya fa'ilatun. Asalnya ni fa'ilatun, mula-mulanya berlakunya hazaf, iaitu hazaf sabak khafif ni, tun ni hazaf, buanglah tun. Al-qat'u plus berlaku pula al-qat'u pada ilah ni watad majmu' kita pun hazaf akhir watadil majmu' wa iskan ma qablah, jadilah fa'il. Macam tu. Yang ke-9 adalah al-qatfu. Apa tu al-qatfu? Iaitu ijtima'ul hazfi wal asbi. Al-qatfu tu adalah perkumpulan antara terkumpulnya hazfu dengan hazfi dan asbi. Ijtima'ul hazfi wal asbi, berkumpulnya hazaf dengan al-asbu. Hazaf tu adalah illah dan asbu tu adalah daripada zihaf kan.
Hazaf maksudnya hazaf sabak khafif. Al-asbu tu apa? Iskan khamis mutaharrik. Okay. Mufa'alatun asalnya mufa'alatun. Okay, hazaf. Kita hazaf dulu. Buanglah tun kat belakang, iaitu sabak khafif tu kan. Tun. Masa al-asbu pula iskan khamis al-mutaharrik. Jadilah mufa'al. Okay. Kalau saya nak ingat al-qatfu ni dia petik kan. Kita petik. Soalnya kita petik al-asbu daripada izhar bawa dalam illah. Jadi disebabkan tu saya ingat al-qatfu. Al-qatfu tu dia petik. Sebab apa? Sebab apa nama dia al-qatfu? Sebab dia petik. Dia jemput al-asbu mari dalam illah. Macam tu lah. Ya, okey. Saya cadangkan hafal. Hafal memang saya tak tahu kaedah masing-masing. Nanti boleh share sebenarnya. Saya pun tak tahu kaedah khusus macam mana nak hafal. Tapi saya hafal rasa tasmik. Itu kaedah sebenarnya kaedah yang paling berkesan lah. Hafal, tasmik, tulis. Hafal, tasmik, tulis. Buat latihan macam tu. Tu lebih kaedah yang sangat-sangat basic lah untuk seorang yang nak hafal, sama ada ilmu agama ke, ilmu Islam ke, macam tu. Ilmu biologi ke, ilmu apa-apa, biasanya kita belajar dalam, kalau hafazan memang biasanya kita hafal, lepas kita tasmik, kita suruh orang dengar kita untuk kuatkan hafazan. Okay, kalau tu je lah saya nak terangkan sebenarnya yang pasal bawah ni, zihaful jari, illatul jariyah. Tapi saya nak tunggu dulu. Kalau ada yang PM saya, insyaAllah saya akan cuba ajar juga. Sebenarnya saya dapat tahu bahawa zihaful jari majral illah, al-illatul jariyah majral zihaf ni dia tak akan keluar stam. Kenapa tak pas? Tapi sebenarnya ilmu dia sangat-sangat hebat lah. InsyaAllah kalau ada rezeki, sebenarnya saya sangat-sangat kesudukan masa. Sebab sekarang ada banyak lah pertemuan program. Jadi saya tak boleh nak konsisten buat video. InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan buat lah video tentang az-zihaful jari majral illah dengan al-illatul jariyah majral zihaf. InsyaAllah. Okay, dia walaupun tak masuk periksa, InsyaAllah sebagai ilmu kita lah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan kat komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Lepas tu kalau siapa-siapa ada cadangan video, cadangan kaedah pun boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya akan PM masing-masing. InsyaAllah. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kalau ada apa-apa yang nak perubahan, ada apa cadangan yang nak komen, boleh letak ke bahagian komen, ataupun boleh PM saya, boleh email saya. Nanti saya akan sertakan dekat description. Okay, terima kasih.